Okey. Baik, pasaran. Okey. Kalau kamu fikirkan, bayangkan topik ini iaitu pasaran, pastikan kamu ingat bahawa kalau pasaran mesti ada penjual, mesti ada pembeli. Okey, penjual dan pembeli. So pembeli akan buat permintaan. Okey, manakala penjual akan membuat penawaran. Kena kena faham, okey? Kena faham dia punya perbezaan di situ. Okey, kita faham selalunya sebab kita yang buat permintaan. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahawa bila kita jadi peniaga, kita masih fikir pasal kita ni, okey, kita masih berfikir kita ni seperti apa, pembeli. Sebenarnya bila kamu cerita pasal penawaran, kamu kena berfikir seperti peniaga. Iaitu, okey, peniaga akan memberikan penawaran, maknanya dia supply. Penawaran tu supply. Okey, permintaan tu demand. Okey. Jadi kita mulakan bab ini bermula dengan permintaan, iaitu hukum permintaan, di mana permintaan tu ialah keinginan dan kemampuan okey seseorang individu untuk membeli sesuatu barang dan perkhidmatan pada satu tingkat harga tertentu dalam jangka masa tertentu. Okey. Keinginan dan kemampuan. Ingat dua perkataan, keinginan dan kemampuan. Okey. Jadi dia kalau ada kemampuan itu barulah dikatakan permintaan yang berkesan. Berkesan di mana apa? Permintaan itu disokong oleh kuasa beli. Kalau kamu tak ada kuasa beli, contoh macam kamu sendiri kamu tidak ada kuasa beli. Okey, kamu tak ada kuasa beli. Jadi permintaan kamu tidak berkesan. Sebab kamu belum bekerja. Okey, jadi kamu tidak ada sumber pendapatan. Jadi sebab itu permintaan kamu tidak berkesan. Berbanding ibu bapa kamu ataupun abang-abang kamu yang dah bekerja apa semua atau kakak kamu yang dah bekerja, mereka boleh buat permintaan yang berkesan kerana ada kuasa beli. Fahami konsep tu. Okey, permintaan berkesan. Dan hukum permintaan kata, okey, apabila harga barang meningkat, bila price, okey, harga meningkat, maka kuantiti yang diminta akan kurang. Okey, kuantiti diminta akan kurang, okey, akan berkurangan. Manakala sebaliknya, kalau harga dia menurun, okey, harga menurun, maka kuantiti yang diminta akan bertambah. Okey, bertambah. So kalau kita lihat ada simbol kat sini iaitu kalau kita lihat okey P meningkat, maknanya P ialah price. Price meningkat, QD means quantity of demand. Okey, quantity demand akan berkurangan. Begitu juga kalau price jatuh, price menurun, maka quantity demand ataupun quantity permintaan akan meningkat. Sebab itu hubungan harga barangan, harga dengan kuantiti diminta, hubungan dia adalah bersifat negatif ataupun songsang. Okey, ataupun songsang. Dan ini sebenarnya logik. Kalau kamu pergi ke kedai, okey, kalau katakan harga barang itu sebelum ini mungkin RM5. Okey, kamu beli 2. Okey, ataupun kamu pergi kantin lah, kamu pergi kantin sekolah. Okey, kamu bawa duit, kemudian kamu nak beli, kamu pergi ke kantin sekolah. Okey, kantin sekolah menyediakan karipap. Dia kata karipap di sini adalah 25 sen. Katakanlah 25 sen seketul. Maknanya RM1 dapat 4. Maknanya kamu beli 4, betul? Kamu dengan RM1 kamu beli 4. Tapi apabila harga dia meningkat mungkin kepada 30 sen, maka kamu akan membeli 3 saja. Okey, nampak harga meningkat, kuantiti berkurang. Kemudian kalau naik, sekarang ni cikgu rasa tak dapat 30 sen. Sekarang ni rasanya karipap 50 sen, betul tak? Karipap sekarang 50 sen. Jadi dengan naik harga kepada 50 sen, maka kamu hanya beli 2. Maknanya semakin harga meningkat, kuantiti yang kamu beli akan berkurangan. So, itu hubungan yang songsang. So, konsep tu kena faham, hukum permintaan. Ya. Dan kalau kita lihat permintaan terdiri pada 2, iaitu permintaan individu dan permintaan pasaran. Permintaan individu iaitu permintaan yang dibuat oleh seseorang individu lah. Okey, sama je. Okey, kuantiti atau barang ataupun perkhidmatan yang diminta pada satu harga
oleh seseorang individu. Dan hubungan tetap negatif, sama juga. Okey, contoh macam ni lah. Okey, harga dia 246, maknanya makin meningkat. Tapi kuantiti diminta 40, 30, 20. Maknanya harga semakin meningkat tapi kuantiti semakin berkurang. So itu adalah kita katakan sebagai permintaan individu, dan inilah keluk permintaan individu. Baik, Samuel, kamu tak faham jadual tu, adakah kamu tak faham tentang keluk? Ada siapa yang tak faham tentang keluk ke kamu faham tentang keluk ni? Boleh faham keluk ni selama ni kamu belajar keluk ni faham tak? Okey. Keluk ni faham tak? Faham ke tak faham keluk ni? Kalau tak faham bagi tahu. Boleh faham Boleh okey. Baik. Oh tak, cik. Okey, tak faham. Anja yang tak faham. I see. Okey, keseimbangan. Okey, tak apa. Cikgu go slow. Okey, ada yang kata tak faham. Okey, baik Irina. Sebenarnya kalau kamu lihat di sini, okey, keluk ini sebenarnya kalau kita lihat ini berkaitan dengan ada dua keluk di sini, iaitu ada dua garisan, iaitu garisan yang ini, okey, dan juga garisan yang menegak dan juga garisan yang melintang. Dan garisan menegak tu sebenarnya biasanya, okey, kalau kamu nak bina perlu tahu bahawa yang atas tu mesti harga dan yang bawah tu mesti kuantiti. Mesti. Kalau kamu bina graf, kedua-dua item ini, harga dengan kuantiti, mesti lukis. Mesti. Jangan tak lukis. Sebab, jangan tak tulis. Sebab apa? Dia memberi markah. Memang memberi markah. Baik. Kemudian, sebenarnya keluk ini datang daripada mana? Datang daripada jadual ni. Jadual ni, dia tukarkan kepada keluk itu. D tu apa? D tu demand. Demand tu permintaan, D tu demand. Kalau kamu tak faham, yang ada satu lagi keluk, iaitu dia tulis S. S tu apa? Supply. Supply tu apa? Iaitu penawaran. Boleh faham Idina? Ini demand. Maknanya apa tahu? Maknanya pada harga RM6, pada harga RM6 kat sini, kuantiti diminta adalah 20. Kat sini. Tapi pada harga RM4, kuantiti diminta adalah 30, dan pada harga RM2, kuantiti diminta adalah 40. So, sambungkan garisan-garisan ini, titik-titik ini, so dia menjadi keluk, iaitu keluk permintaan individu. So, sebab itu dia mencerun. Keluk permintaan mencerun ke bawah, dari kiri ke kanan. Ingat tu. Mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Ingat sifat dia tu. Sifat dia tu sifat keluk permintaan individu. Baik. Kemudian ini huraian dia lah berkaitan dengan harga turun, harga naik, kemudian mencerun ke bawah dari kiri ke kanan, menunjukkan hubungan songsang. Ini semua adalah huraian. Kalau soalan ada beri macam ni dan diberi 5 markah, setiap yang kamu buat ini, ayat-ayat ini kalau kamu ambil memberikan 5 markah. Ya, memberikan 5 markah. Sebenarnya ayat tu macam nak bina cikgu? Sebenarnya kamu terangkan tentang keluk tu je. Terangkan tentang keluk tu je. Itu je. 5 markah. Betul tau. So sebenarnya ekonomi senang nak dapat markah. Kamu explain je apa yang kamu telah buat ataupun explain je tentang keluk tu. Okey. Baik. So kemudian kita lihat di sini, permintaan pasaran. Tadi permintaan individu, ini permintaan pasaran. Permintaan pasaran sama juga, kuantiti sesuatu barang atau perkhidmatan, tetapi yang bezanya iaitu diminta oleh semua individu dalam pasaran. Semua individu dalam pasaran. Dan caranya iaitu diperoleh dengan menjumlahkan secara mendatar kuantiti diminta oleh setiap individu dalam pasaran. So sebagai contoh, kalau kita lihat di sini, contoh jadual permintaan pasaran. Kamu lihat di sini ada berapa individu kat sini dimentionkan? Ada 3 orang. Ada Alif, ada Badri
dan juga okey di sini pasaran. Okey, maknanya pasaran ada 2 orang. Maknanya lebih daripada seorang. Jadi pada harga RM2, Alif nak RM3, Badri nak 6 unit. So jumlahkannya jadi 9. Okey. Manakala pada harga RM4, okey, Alif minta 2 unit, Badri minta 4 unit, so dapat 6 unit dalam pasaran. Dalam pasaran. So daripada sini tukarkannya kepada keluk. Ini keluk dia. Okey. So ini adalah keluk bagi Alif. Ni keluk Alif. Okey, ini keluk Badri. Okey. Dan ini adalah keluk pasaran. Nampak tak? Dia campurkan, okey, pada RM4, okey, dia campurkan secara mendatar. Okey, 2 unit kat sini campur 4 unit kat sini, so dia jadi kat sini berapa? Kat sini jadi 6 unit. 6 unit kat sini. Begitu juga pada harga RM2. Okey, Alif minta 3 unit. Okey, kemudian okey, Badri minta 6 unit. So 6 campur 3, so kamu buat kat sini iaitu 9 unit. So ini adalah keluk permintaan pasaran. So itu cara perbezaan antara keluk permintaan individu dengan keluk permintaan pasaran. So dia campurkan secara mendatar. Okey, titik-titik yang kecil tu, okey, ada yang tanya titik-titik kecil tu memang kena ada ya? Sebaiknya ada. Supaya apa tahu? Untuk menerangkan kat bawah tu berapa kuantiti dan berapa harga dia. Sebaik-baiknya kalau kamu lukis, buatlah titik-titik kecil tu. Titik-titik kecil tu ya. Supaya okay, menampakkan harga dan juga kuantiti yang dikaitkan di situ. Jadi itulah contoh keluk permintaan pasaran dan bagaimana untuk membinanya. Membinanya. Di situ. So bila penerangan sama juga. Sama juga. So dengan penerangan keluk ini sebenarnya kalau ada soalan minta tentang penerangan keluk, kamu buat ayat-ayat begini memang kamu boleh dapat 5 markah. 5 markah. So belajar bagaimana untuk membuat ayat. Buat ayat bagi menerangkan keluk. Okey. Baik. Kemudian kita lihat di sini, apakah yang menentukan permintaan? Permintaan, penentu permintaan ni maksudnya apa tahu? Iaitu sebab-sebab berlaku perubahan permintaan. Sebab-sebab berlaku perubahan permintaan. Itu penentu permintaan. Iaitu kalau kita lihat di sini, antara penentu tu iaitu pertama harga barang itu sendiri dan yang kedua bukan harga barang itu, iaitu faktor-faktor lain. Tak apa, kita pergi tengok satu-satu. Kalau harga barang itu sendiri, maknanya kalau kamu lihat kalau harga barang itu sendiri, kalau kita lihat peningkatan harga satu barang akan mengurangkan kuantiti diminta barang tersebut. Sebagai contoh, mungkin ramai yang tak faham, sebab itu kamu kena tahu kalau yang A dengan B ni itu titik-titik pertemuan antara harga dengan kuantiti. P0, P0 ini adalah harga asal. Price, P itu price. Harga asal. P1 adalah harga baru. Iaitu harga yang berubah. Faham tu? Q0, di sini Q0 adalah kuantiti asal. Dan Q1 adalah kuantiti yang baru. Baik. Dia kata peningkatan harga sesuatu barang. Sebagai contoh di sini harga bergerak daripada P0 ke P1 di sini menyebabkan kuantiti juga bergerak daripada Q0 ke Q1. Nampak tak? Jadi so di sini maknanya apa? Harga makin naik, kuantiti makin kurang. Harga makin naik, kuantiti semakin kurang. So kenapa berlaku ini? Sebab perubahan pada harga barang itu sendiri. Maknanya harga ini yang berubah. Menyebabkan kuantiti
menyebabkan kuantiti berubah. Okey, faham harga barang itu sendiri ya. Okey, tetapi yang kedua ni, penentu permintaan bukan harga barang itu ni beza sikit. Iaitu harga barang maintain. Harga barang maintain, tapi ada perubahan harga pada barang lain. Okey, perubahan harga barang lain iaitu kalau kita lihat contohnya barang pengganti. Harga barang pengganti itu berubah. Contohnya barang pengganti ni merupakan suatu barang yang boleh diganti dengan mudah oleh barang lain dan dia mempunyai fungsi yang sama. Mempunyai fungsi yang sama. Maknanya suatu barang yang boleh diganti dengan mudah dan hubungan dia positif antara harga barang X dengan kuantiti barang Y. Ini kamu jangan fikirkan yang ini dulu sebab nanti kamu confuse. Contoh apabila harga daging menurun, maka permintaan ikan akan menurun. So P daging turun, maka kuantiti demand ikan pun turun. Boleh faham tak? Dari sini boleh faham tak? Barang pengganti. Boleh faham tak? Harga daging turun. Pening sikit. Pening sikit. Yang lain-lain ada pening juga ke? Yang lain-lain ada pening juga ke? Dia macam ni. Sebab sekali imbas kalau kamu baca memang kamu tak akan faham. Sebab kamu akan rasa macam apa benda ni? Kamu akan bertanya apa benda ni? Tapi sebenarnya kalau nak diikutkan dia begini je sebenarnya. Cikgu sharekan Baik. Katakan harga barang iaitu daging dan juga satu lagi iaitu ikan. Baik. So let's say cikgu buat begini. Dan juga cikgu buat begini. Daging dan ikan. So kita akan tandakan kat sini. Apa yang berlaku kepada P? P ingat P itu harga dan satu lagi iaitu quantity demand, iaitu permintaan dia. Baik. So kita buat begini. Dan dia kata apa? Kalau harga daging turun. Kalau harga daging turun, kalau kita lihat harga dah apa? Kalau harga daging turun, kalau kita lihat di sini. Baik. Kalau harga daging turun, apa yang berlaku kepada permintaan daging? Bagi tahu cikgu. Orang makin beli banyak ke makin beli kurang? Banyak. Orang akan beli semakin banyak. Betul tak? Sebab harga dia murah. Betul. Jadi, ini menyebabkan apa tahu? Orang yang nak beli ikan pun dia tak jadi nak beli ikan. Dia akan gantikan ikan dengan daging. Nampak tak? Jadi, bila orang yang beli ikan tu dia tukar, dia beli daging, maka permintaan daging akan berkurangan. Walaupun sebenarnya harga ikan tetap sama, tak berubah. Harga ikan tetap sama, tak berubah. Nampak tak? Jadi, sebenarnya apa yang dia cerita tu tentang harga daging, penurunan harga daging menyebabkan permintaan ikan menurun. Sama-sama kan? Sebenarnya dia akan ukur kat sini. Sebenarnya diukur begini. Diukur begitu. Nampak tak? So logiknya, kalau daging turun, orang akan beli daging banyak. So orang tak beli ikan. Ya betul Edina. So dia kata ini adalah sebagai apa? Sebagai kita kata hubungan yang positif, hubungan yang sama. Hubungan yang sama-sama naik ataupun sama-sama turun. Hubungan dia berkadar terus. Jadi inilah dia yang dikatakan barang pengganti. Sama juga ini daging dan ikan. Sama juga macam apa
macam kopi dengan teh. Okey, kalau saya katakan kat sini kopi, okey, dengan teh. Okey. Jadi kalau kopi dengan teh pun sama juga. Okey. Kalau kita lihat iaitu kalau kopi ni okey, harga dia turun. Okey, maknanya dia lagi murah. Bila lagi murah, orang beli banyak. Maka orang yang beli teh, dia tak akan beli teh lagi. Sebab dia pilih salah satu. Nak beli teh kan beli kopi. Nak beli teh kan beli kopi. So dia akan dia lebihkan kopi, dia kurangkan teh. Walaupun harga teh sama je. Tak berubah pun. Tapi kenapa tiba-tiba harga teh ni, okey, kuantiti teh ni menurun? Rupanya harga kopi yang menurun. Nampak tak? Boleh faham tak? Boleh eh? Okey. Ya, so itu yang dimaksudkan dengan okey, yang itu yang dimaksudkan dengan apa? Harga barang pengganti. Okey, harga barang pengganti. Tak faham nanti boleh tanya lagi. Jangan risau. Alright. So kemudian itu harga barang tu. Kemudian ini perubahan pada harga barang penggenap. Keluk ni tak payah tengok lah kan. Nanti kamu confuse. Okey. Okey. Yang ini yang dimaksudkan sebenarnya apa tahu? Iaitu yang dimaksudkan dengan berkadar terus. Okey, berkadar terus. Iaitu apabila harga daging naik, okey, harga daging naik, okey, kuantiti ikan pun akan naik. Tapi bila harga daging turun, okey, kuantiti ikan akan turun. Sebab barang pengganti. Tapi sepatutnya dia tak boleh buat macam ni sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia tak relate. Dia tak sesuai. Sebab apa? Dia daging dengan ikan. Kan berbeza tu. Kalau harga daging, dia buatlah kuantiti daging, betul tak? Tapi dia nak tunjukkan hubungan okey dengan kuantiti ikan. So jangan tengok sangat yang ini. Nanti kamu confuse. Confuse. Okey. Kemudian yang kedua sebab perubahan harga barang penggenap. Okey. Harga barang penggenap, apa itu barang penggenap? Barang penggenap ialah barang yang perlu digunakan bersama-sama dengan barang lain. Kena sama-sama guna dan hubungan dia adalah negatif antara harga barang X dengan kuantiti barang Y. So contohnya seperti seperti kita kata printer dengan ink, pencetak dengan dakwat. Okey, sekarang ni kan banyak kan orang guna printer dengan ink kan. So bila harga pencetak meningkat, permintaan dakwat cartridge akan kita lihat akan berkurangan. Okey, akan berkurangan kerana tidak ramai orang yang membeli pencetak. Maknanya tak beli printer. Tak beli printer. Sebab apa? Sebab dia barang-barang penggenap. Dan kalau kita nak lihat daripada sudut jadual dia, yang ini barang pengganti. Barang penggenap beza tau. Okey, barang penggenap beza. Contohnya begini, tapi sama juga. Okey. So cikgu tunjukkan pada kamu. Okey, katakan ini barang penggenap Katakan kita ambil kat sini iaitu ini adalah printer ataupun pencetak. Kita ambil printer. Okey. Dan juga yang sini adalah ink. Katakan di sini adalah ink. Okey. Baik. So, kalau harga printer naik. Okey. So, kalau katakan harga printer naik. Silap. Harga printer naik. Maka permintaan kepada printer akan turun. Betul? Betul. Bila harga barang naik, orang kurang beli printer. Betul? So, apa jadi kepada permintaan dakwat ink? Naik ke turun? Permintaan dakwat. Naik ke turun? Tolong sekejap. Ingat printer dengan ink kena guna bersama-sama. Kena guna bersama-sama. Sebab tu barang penggenap. So, kalau orang kurang beli printer, maknanya apa? Apa yang berlaku pada ink? Apa yang berlaku pada ink? Orang tak beli juga lah. Permintaan pun akan Kurang. permintaan akan berkurang juga. Yes, walaupun sebenarnya
Okey, walaupun sebenarnya harga ink ni tak berubah, tetap sama. Tetap sama. Tapi oleh kerana printer dengan ink ni kena guna bersama-sama. Jadi sebab itu kalau permintaan printer kurang, maka permintaan ink pun akan kurang. Nampak tak? Ini kerana apa? Ini adalah faktor perubahan permintaan. Sebab apa? Perubahan pada harga barang penggenap. Perubahan kepada harga barang penggenap. So itu yang cikgu nak mentionkan kepada kamu. So ada dua barang pengganti, barang penggenap. Perubahan yang di luar jangkaan ataupun di luar daripada harga itu. So kalau kita lihat itu dua, harga barang pengganti, barang penggenap. Kemudian pendapatan pengguna. Pendapatan pengguna pun sebenarnya adalah menjadi punca juga. Menjadi punca, iaitu kalau kita lihat di sini, apabila pendapatan meningkat, maka permintaan juga akan pendapatan meningkat, maka permintaan terhadap satu barang juga akan permintaan akan meningkat. Sebab itu dikatakan tengok pada pendapatan pengguna. Itu sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, cita rasa pengguna. Cita rasa iaitu seperti iklan, fashion, kesedaran kesihatan boleh mengubah cita rasa pengguna. So contoh iklan yang berjaya akan meningkatkan permintaan barang. So pengguna suka suka semua dalam so pengguna suka terhadap barang itu, maka permintaan akan meningkat. Sebagai contoh sebelum COVID-19, kita lihat sebelum COVID-19 penjualan mask memang tak laku. Setuju tak? Orang tak beli mask, betul tak? Face mask. Sebelum COVID. COVID-19 orang tak beli. Orang rasa pelik bila berjalan-jalan pakai face mask sebelum COVID-19. Bila start COVID-19 sampai sekarang, face mask telah menjadi satu fashion. Betul, beli time jerebu je. So sekarang dia jadi fashion. So setiap kali keluar kena pakai. Setiap kali keluar kena pakai. So di sini adalah kita kata kesedaran kesihatan telah mengubah cita rasa pengguna itu. Nampak? Lepas tu artis pun jual mask. Yes. So dia jadi fashion. Kemudian diiklankan pula di IG, di Twitter, di semua sekali kan. Jadi ini kerana itu berubah permintaan. So permintaan kepada face mask semakin meningkat. Itu sebab cita rasa pengguna. Kemudian yang keempat iaitu jangkaan harga. Yang kelima jangkaan harga pada masa akan datang. Harga dijangka naik, akan naik pada masa depan, maka permintaan juga akan meningkat pada masa kini. Pada masa kini pada masa kini. Contoh sekarang kan musim durian. Sekarang musim durian. Mungkin para peniaga kata apa? Bang, baik beli sekarang bang. Nanti start PKP ni 3 hari bulan ni harga durian akan naik. Nampak tak? Harga durian akan naik start 3 hari bulan Julai ni bang. Jadi bila dengar macam tu, orang berebut nak beli hari ini. Permintaan untuk hari ini akan meningkat. Sebab dijangka pada masa depan harga itu akan meningkat. Boleh faham? Boleh faham Dina tentang perubahan-perubahan yang berlaku. Yes. So itu jangkaan. Dan satu lagi sebabnya ialah musim. So apabila tiba musim perayaan atau awal persekolahan, maka permintaan akan meningkat. Perubahan cuaca juga akan meningkatkan permintaan. DD ialah demand DD ialah demand. Contohnya apabila cuaca panas, permintaan aiskrim akan meningkat. Contohnya satu lagi, bila awal persekolahan, permintaan kasut, permintaan baju sekolah akan meningkat. Kemudian bila musim perayaan, permintaan baju kurung, permintaan baju baju Melayu, songkok akan meningkat. So kerana apa? Musim. So ini adalah perubahan-perubahan kepada
kita kata sebagai penentu-penentu permintaan. So penentu permintaan ada banyak. Okey, harga barang pengganti, barang penggenap, kemudian pendapatan pengguna, cita rasa pengguna, kemudian jangkaan harga masa depan dan juga musim. Dan selain daripada itu, satu lagi iaitu dasar kerajaan. Okey, dasar kerajaan juga terbabit iaitu apabila kerajaan ada kuasa untuk meningkatkan kadar cukai pendapatan individu, maka pendapatan boleh guna individu akan jatuh, maka permintaan barang akan turut jatuh. Maknanya, lagi banyak individu bayar cukai, maka duit individu akan sikit. Maka individu itu akan mengurangkan permintaan barang. Boleh faham? Maknanya, lagi banyak cukai, lagi banyak kena bayar, maka sikitlah duit yang tinggal, maka duit tu akan mengurangkan permintaan. Yes. Okay. So, kalau sekiranya kerajaan memberikan bantuan, seperti bantuan kewangan kepada rakyat, seperti macam baru-baru ni kan, air lestari lah, air sinar lah, okay. So, kerajaan beri bantuan kewangan itu, maka pendapatan pengguna akan bertambah, barulah pengguna akan membuat permintaan yang lebih tinggi. Sebab kerajaan beri bantuan. So, itu berkaitan apa? Dasar kerajaan. Boleh faham okey, baik. So, itu berkaitan dengan dasar kerajaan. Baik. Kemudian kita lihat perubahan dalam kuantiti diminta. Okey, ini perubahan dalam kuantiti diminta. Okey. Kita lihat di sini. Perbezaan antara kuantiti diminta dengan perubahan permintaan. Okey, selalu pelajar confuse. Kuantiti diminta sebenarnya, okey, perubahan kuantiti diminta kalau ianya disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Kan kita tahu ada dua penentu permintaan kan? Harga barang itu sendiri dan okey, faktor bukan harga barang itu. So kalau harga barang itu sendiri, kita kata okey, perubahan dalam kuantiti diminta. Di sini patutnya tulis apa tahu? Kuantiti diminta. Tapi kalau perubahan permintaan, maknanya oleh sebab-sebab lain. Seperti cita rasa, musim, harga barang pengganti, barang penggenap, maka perubahan permintaan itu dipanggil sebagai perubahan permintaan. Bukan kuantiti diminta, tapi perubahan permintaan. Jadi perubahan itu disebabkan oleh bukan harga barang itu sendiri. Okey. Dan apa perbezaannya cikgu? Okey. Tengok keluk dia. Tengok keluk kedua-dua tu. Kalau kuantiti diminta, dia punya garis satu je. Satu je. Sebab apa? Sebab dia berubah kerana harga barang itu sendiri. Tapi kalau kalau perubahan permintaan disebabkan oleh harga barang-barang lain, maka keluk dia akan bergerak. Keluk asal di tengah-tengah, dia akan bergerak sama ada ke kanan atau ke kiri. Atau ke kiri. Kenapa macam ni cikgu? Kenapa dia bentuk macam ni? Kerana harga dia tak berubah. Perasan tak? P0 tetap P0. Tak ada perubahan. Harga tak berubah, tapi kuantiti berubah. Kenapa kuantiti berubah? Sebab faktor-faktor harga, bukan harga barang itu, faktor-faktor lain. Sebab cuaca, sebab musim, sebab pendapatan, sebab harga barang penggenap, barang pengganti. Sebab itu dia bergerak. Dia bergerak. Kan? Tapi harga tetap sama. Dia beralih ke kiri dan ke kanan. Itu perbezaan perubahan permintaan dan kuantiti diminta. Anyone here tak faham kat sini? Anyone? Boleh faham? Boleh. Boleh okey. Jadi itu yang kita nak mentionkan tentang perubahan permintaan ini. Penting sebenarnya. So kalau kita lihat di sini perubahan dan kuantiti itu
Okey, kalau yang keluk dia satu je, garisan dia keluk satu je, puncanya harga barang itu, sebab harga barang itu berubah. Okey, harga barang itu sendiri berubah. Tapi kalau katakan keluk ni beralih ke kiri dan ke kanan, so sebenarnya harga barang itu sendiri adalah tetap, tak berubah pun. Tetapi berlaku peralihan ke kiri dan ke kanan. Okey. Dan di sini kalau kita lihat, okey, pergerakan pun namanya berbeza tau. Kalau bergerak dari titik A ke titik C, contohnya macam ni, daripada titik A, okey, titik A ke titik C, maka sebenarnya dia katakan dipanggil pengembangan. Okey, dipanggil pengembangan permintaan. Sebab apa? Sebab kuantiti dia bertambah. So dia kembang. Kalau pada satu garisan dipanggil pengembangan permintaan. Kalau bergerak daripada kita kata daripada A ke B, maknanya A ke B, maknanya A ke B naik ke atas, kuantiti dia makin kurang, betul? So kuantiti dia makin kurang kat situ, maka itu dipanggil penguncupan permintaan. Okey. Dia macam bunga lah. Okey, bunga, okey, kalau kamu tengok bunga, dia di tangkai yang sama. So kalau dia bertambah, dia akan berkembang. So pengembangan. Tapi kalau dia dia mengecil, maka dia menguncup. So pengembangan, penguncupan. Nampak tak? Pada tangkai yang sama. Maknanya pada garisan yang sama, dia sama ada berkembang ataupun berkuncup. Tetapi kalau yang beralih tu ke kiri dan ke kanan seperti yang graf sebelah kanan tu, okey, itu kalau dia bergerak ke kanan, maknanya kuantiti dia makin bertambah, itu dipanggil pertambahan permintaan. Dan kalau dia bergerak ke kiri, okey, makin kurang, maka dipanggil pengurangan permintaan. Baik. Boleh faham? Boleh faham ya setakat ni? Tak, cikgu, yang tambah tu dia ke kiri ke kanan? Bertambah di ke kanan. Kalau Sebab bertambah ke kanan sebab apa tahu? Sebab kuantiti makin bertambah. Semakin ke kanan, kuantiti makin bertambah. Kuantiti Q kat bawah tu, dia makin bertambah. Kalau ke kiri, Q dia semakin kurang, maknanya kuantiti dia makin kurang. Boleh faham, Dina? okey, dah boleh dah. Okey, baik. So itu maksud dia. Okey, pengembangan permintaan, penguncupan permintaan, pertambahan permintaan dan pengurangan permintaan. Baik. So ini samalah, maknanya huraian daripada tadi Okey, huraian daripada tadi tentang faktor-faktor keluk beralih ke kanan dan ke kiri. Baik. Kita pergi kepada hukum penawaran. Penawaran, okey, selalunya didefinisikan sebagai SS ataupun supply. Okey, dia tulis supply, iaitu kuantiti suatu barang atau perkhidmatan yang sanggup dan mampu dikeluarkan oleh firma. Bila kamu belajar penawaran, automatically kamu kena tukar set mind kamu kepada firma. Kamu tak boleh berfikir seperti individu lagi, no more. Tak boleh. Kalau tidak, mesti salah. Mesti salah. Kena berfikir secara firma pula. Okey. So, penawaran, kuantiti suatu barang yang sanggup dan mampu dikeluarkan oleh firma pada satu tingkat harga tertentu dalam jangka masa tertentu. Hukum penawaran menyatakan bahawa bila harga barang meningkat, kuantiti barang yang ditawarkan juga akan meningkat. So, harga meningkat, kuantiti pun meningkat. Tapi, kalau harga menurun, kuantiti pun akan berkurangan. Maknanya, kalau kita lihat di sini, dia sama-sama naik, sama-sama turun. Jadi, hubungan antara harga dengan kuantiti ini dikatakan sebagai positif ataupun secara langsung. Why? Sebab, let's say kalau katakan kamu sendiri menjadi firma, maknanya kamu ada kilang
untuk keluarkan produk. So, apabila permintaan meningkat, permintaan meningkat, kamu akan naikkan harga. So, bila naikkan harga, so kuantiti kamu ini akan kamu tambahkan lagi. Kamu akan supply lebih lagi. Why? Apakah matlamat firma? Apa matlamat firma? Apa matlamat firma? Anyone? Apa tujuan firma? Shimir. Apa matlamat firma, Shimir? Tahu ke tak tahu? Awak ni tahu ni? Apa matlamat firma? Lupa Guys. Lupa sikit juga. Okey, baik. Lupalah. Okey, baik. Okey. Tak apa, lupalah pula. Okey, ingat kita ada 3 pihak ekonomi. 3. Okey. Okey, iaitu betul. Betul. Sebenarnya ingat macam tadi, macam kita buat tadi permintaan tadi kan oleh individu. Okey, bila harga naik individu kurangkan permintaan. Tapi bila harga tu kurang, harga tu jatuh, individu akan naikkan permintaan ataupun naikkan pembelian. Why? Sebab individu, apa matlamat dia? Memaksimumkan kepuasan. Betul? Okey. Memaksimumkan kepuasan. Tapi kalau firma, memaksimumkan keuntungan. Profit, keuntungan. So, bila harga tengah naik, kilang akan supply lagi banyak. Sebab nak profit. Nak untung. Tapi bila harga dia jatuh, so firma akan kurangkan supply barang. Sebab apa? Nak kurangkan kerugian. Kurangkan kerugian. Nampak? Dia. Ya ke? I see. Okay. So, itu hukum penawaran. Dan sifat keluk penawaran adalah mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Ingat, kalau katakan keluk permintaan mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Tapi kalau keluk penawaran mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Dia naiklah. So, hubungan dia adalah antara harga dengan kuantiti, hubungan dia adalah positif ataupun secara langsung. Dan kalau kita lihat, keluk penawaran firma dan pasaran. Penawaran firma ni maknanya penawaran individu lah. Penawaran sesebuah firma. Kuantiti atau satu barang yang ditawarkan oleh sebuah firma pada satu tingkat tertentu. Dan ini adalah jadual penawaran sebagai contoh. Ingat cuba tengok bila harga 1, 2, 3 semakin meningkat, tengok kuantiti yang ditawarkan. 3, 5, 7. Maknanya bila harga semakin naik, kuantiti yang ditawarkan oleh firma itu akan juga bertambah. Kerana apa? Kerana untuk keuntungan. Dan pertambahan yang sama-sama naik itu dipanggil hubungan positif antara harga dan kuantiti ditawarkan. Hubungan positif. Ingat okay. Cikgu macam ni je tahu. Cikgu akan bagi kamu kena bagi tahu mana yang kamu tak faham. Ini keluk penawaran. So keluk penawaran memang dia mencerun ke atas. Nampak tak? Dia mencerun ke atas dari kiri ke kanan. So hubungan ni positif. Kerana apa? Semakin harga meningkat, maka semakin banyak kuantiti yang akan ditawarkan. Dan hubungan langsung. Manakala penawaran pasaran pun sama juga. Kalau penawaran pasaran maknanya banyak firma, banyak kilang. Kuantiti atau suatu barang atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh semua firma dalam pasaran pada satu tingkat harga tertentu dalam jangka masa tertentu diperoleh dengan jumlahkan secara mendatar. Baik. Contohnya di sini ada firma A dan juga firma B.
Okey. So pada harga RM2, firma A minta 2, supply 2, firma B supply 2, so totalnya 6. Dan untuk harga RM4, firma A supply 3 dan firma B supply 6, so jadi 9. Jadi apa yang dibuat sama macam permintaan tadi, dia akan buat 3 keluk. Okey, 3 keluk. Ini adalah keluk firma A. Okey. Dan ini adalah keluk firma B. Okey, dan ini adalah keluk penawaran pasaran, di mana akan dicampurkan secara mendatar. Okey, di sini 3. Okey, pada harga RM4, 3 campurkan dengan firma yang B minta 6, supply 6. So 3 campur 6 jadi berapa? 9 di sini. Begitu juga kalau harga RM2. Okey, firma A akan supply 2 sahaja dan firma B akan supply 4 sahaja. So pasarannya adalah 6. So macam tu. Okey. So itu keluk penawaran pasaran. Penentu pasaran, penentu penawaran sama juga. Harga barang itu dan bukan harga barang itu. Tapi berbezalah. Berbeza. Sebab itu, okey, kamu tak boleh berfikir seperti individu. Sebab nanti kamu punya harga, kamu punya bukan harga barang itu ataupun faktor-faktor lain akan kamu guna, okey, yang permintaan. So jadi salah. Sebab itu kamu kena, bila penentu penawaran, kamu kena berfikir seperti firma. Okey, sebagai contoh, kalau kita lihat di sini, harga barang itu sendiri, okey, peningkatan harga sesuatu barang itu, okey, akan meningkatkan kuantiti ditawar barang tersebut. Okey, memanglah, itu kita faham. Tapi kalau bukan harga barang itu, okey, sebagai contoh, harga faktor pengeluaran. Okey, bagi tahu cikgu, okey, kamu tahu semua kan tentang faktor pengeluaran kan? Faktor pengeluaran ada 4. Betul? Buruh, tanah, modal dan usahawan. So, apabila harga faktor pengeluaran, harga dia apa? Contoh tanah, harga dia apa? Sewa. Kalau buruh, harga dia apa? Upah. Kalau bahan mentah, ada harga dia. So, kalau mana-mana harga ni berkurangan, ini menyebabkan kos pengeluaran menurun, maka penawaran akan meningkat. Sebab kos dah makin kurang. Okey. Nampak tak? Penawaran meningkat. Okey. So itu tentang harga faktor pengeluaran. Kemudian tingkat teknologi pun sama. Okey, kalau katakan kilang kamu ada teknologi yang canggih, so penggunaan teknologi canggih akan menyebabkan kos pengeluaran berkurangan, maka penawaran akan meningkat. Ingat kalau kos pengeluaran menurun, kos dia menurun, maka kamu akan keluarkan lebih banyak. Sebab dia makin murah. Nak buat makin murah. So akan keluarkan lagi banyak. Kemudian jangkaan harga masa depan. Jika harga dijangka meningkat pada masa hadapan, maka penawaran akan menurun pada masa kini. Okay, contoh macam durian lah. Kalau katakan durian tu macam peniaga-peniaga durian, dia kata nanti bulan 8 nanti, okay, harga durian akan melambung. So diorang akan simpan buah durian tu hari ni. Akan simpan buah durian itu hari ni, tunggu nanti bulan 8 baru dijual banyak-banyak. Sebab apa? Dia jangka akan meningkat. Tapi rasanya tak payah buat lah kot kan. Harga durian pun sekarang macam harga Yahudi. Kan? Harga Yahudi pula tu. Okey. Baik. So, kan. So, kita lihat cuaca baik maka penawaran akan meningkat. Betul. Matlamat pengeluar. Jika matlamat pengeluar untuk maksimumkan keuntungan, maka firma akan mengurangkan pengeluarannya. Okey. Jadi kerana pengeluaran yang berlebihan akan menyebabkan harga barang turun. Jika matlamat pengeluar adalah untuk memaksimumkan jualan, firma akan meningkatkan pengeluaran sebanyak mungkin. Kalau nak maksimumkan untung, okey, kena kurangkan pengeluaran supaya
okey, supaya harga dia boleh meningkat. Okey, harga dia boleh meningkat. So itu antara strategi matlamat pengeluar lah. Dan dasar kerajaan. Okey, kalau kerajaan beri subsidi, okey, ataupun taraf perintis kepada pengeluar, maka penawaran akan meningkat. Subsidi atau taraf perintis ni maknanya adalah bantuan-bantuan yang kerajaan bagi kepada firma supaya dapat mengurangkan kos dan firma boleh keluarkan dengan lebih banyak. Bantuan-bantuan keuangan bantuan keuangan. So ini adalah antara faktor-faktor keluk beralih ke kanan dan beralih ke kiri. Sebenarnya sama saja macam dengan permintaan tadi, cuma faktor-faktor dia sahaja yang berbeza. Okey, faktor-faktor dia berbeza. Jadi ini contohnya, perubahan dalam kuantiti ditawar, disebabkan harga barang itu sendiri, so maka dia akan bergerak di mana? Di sini sahajalah. Di sini saja. Okey, kalau dia naik, maka ia ni pun naik. Kalau harga turun, maka dia pun turun. So ini sebab apa? Harga barang itu sendiri. Okey, ini perubahan dalam kuantiti ditawar. Tetapi kalau perubahan penawaran, okey, adalah kerana faktor-faktor lain. Okey, faktor-faktor lain. Okey, selain daripada harga barang itu. So sama juga metod dia tadi, iaitu untuk kuantiti ditawar, harga barang yang berubah. Tapi kalau penawaran pasaran, harga barang itu adalah tetap. Okey, tetap dan tidak berubah. So kalau kita lihat di sini berlaku peralihan keluk penawaran, okey, peralihan keluk penawaran ke kiri dan ke kanan yang ini. Okey, ke kanan, ke kiri. Tapi kalau di sini, okey, pergerakan dia sepanjang keluk. Sepanjang keluk ni. Kalau tak sini, ke sinilah. Dia sini ke sini. So di atas keluk yang sama. Pun sama juga, kalau di atas garisan yang sama dipanggil pengembangan penawaran. Kalau dia berkurangan dipanggil penguncupan penawaran. Dan kalau pada keluk yang beralih tu, kalau beralih ke kanan dipanggil pertambahan penawaran, dan kalau dia bergerak ke kiri dipanggil pengurangan penawaran. So di situ berkaitan dengan penawaran. Okey, keseimbangan pasaran. Ramai yang menanti keseimbangan ini. Okey. Keseimbangan ni sebenarnya adalah, kena faham pasaran. Pasaran tu apa? Tempat penjual dan pembeli berinteraksi untuk menjalankan urus niaga. Secara langsung atau tidak langsung. Kalau secara langsung, pakai kedai lah. Kedai, bazar, semua kan. Tapi kalau tak langsung, maknanya secara apa? Secara online. So macam Lazada, Shopee, semua kan. Itu pasaran secara online. Maknanya secara tidak langsung. So itu konsep pasaran. Dan keseimbangan berlaku apabila kuantiti diminta sama dengan kuantiti ditawarkan. DD equal to SS means demand equal to supply. Ingat, demand equal to supply. Keseimbangan pasaran. So keluk permintaan akan bersilang dengan keluk penawaran. Okey, jom kita tengok. Ada tak keluk dia? Contohnya macam ni ini. Okey. Samuel, kat mana yang kamu tak faham tu? Boleh bagi tahu cikgu, kat mana yang kamu tak faham? Baik, kita tengok Ini kuantiti permintaan. Okey. Kuantiti permintaan siapa buat? Siapa yang buat permintaan? Individu ke firma? Individu ke firma yang buat permintaan? Individu. Individu, yes. Okey, tak apa. Confused. Okey. Kemudian di sini kita lihat kuantiti supply. Yang supply ialah firma. Ingat firma akan supply. Yang demand adalah individu. Okey, individu dan firma.
So di sini mereka berjumpa. Kedua-dua ini berjumpa di pasar. So mereka akan buat, dia kata apa? Okey, kalau harga RM1, okey, contohnya macam kamu. Okey, kamu adalah individu, cikgu adalah firma. Okey, harga RM1. Kamu cakap nak beli 18. Cikgu cakap apa? Saya boleh bagi 8 lah, 8 unit. Tetapi pada harga RM2, okey, kamu minta 13. Cikgu kata, cikgu pun saya memang supply 13. So sama kuantiti dengan permintaan, kuantiti permintaan dan penawaran sama. Tapi kalau harga harga naik RM3. Cikgu cakap apa? Saya nak jual RM3 sebenarnya. Oh, kalau RM3, kamu cakap RM3 saya boleh beli 8 je lah. Kan? Tapi sebenarnya saya ada 18. Saya boleh supply 18. Kalau harga RM3, saya boleh supply 18. Nampak tak? Nampak tak? So, di sini berlaku apa yang dikatakan sebagai lebihan penawaran dan ataupun lebihan permintaan. Ini dia. Okey, tengok betul-betul yang ini ya. Okey. So bila dah digariskan tadi, kalau kita lihat ini permintaan. Okey, garisan permintaan dan yang ini garisan penawaran. Okey. Persilangannya di mana? Pada harga RM2. Sebab pada harga RM2, okey, individu minta 13 dan firma pun boleh supply 13. Nampak? So, kalau katakan pada harga RM1 ni, okey, katakan harga RM1, okey, cikgu ataupun firma boleh supply 8 aja. Tapi permintaan, okey, permintaan adalah lebih. Okey, pada harga RM1, RM1, permintaan dia akan lebih kepada 18. Okey, permintaan dia 18. Dia demand 18 pada harga RM1, tapi firma boleh supply 8 unit sahaja. So ini kita lihat di sini. Yang mana yang ke kiri, garisan tu, kamu tengok garisan tu, yang mana lebih ke kanan? Maknanya lebih banyak. Demand ke supply? Kamu tengok garisan ni, kamu tengok pada harga RM1 ni, demand ke supply yang lebih banyak? Yes, ianya adalah demand. Sebab D kat sini. Okey, D kat sini. Okey, so D kat sini, demand lebih. Jadi sebab itu kawasan ini, kawasan ini dipanggil sebagai lebihan permintaan. Over demand. Yes, kita panggil over demand. Tetapi kalau harga lebih harga RM3, kalau kita lihat harga RM3, apa yang berlaku pada harga RM3? Demand nak 8 je. Demand nak 8 je. Tapi supply boleh pergi ke 18. Supply boleh supply 18. Firma boleh supply 18. Jadi di sini yang mana kat kanan tu? Yang mana lebih ke kanan? Supply ke demand? Dekat harga RM3. Tengok harga RM3. Semakin ke kanan tu, yang supply ke yang demand? Bagi tahu cikgu. Supply, yes. Kalau supply, sebab itu this area, this area sebenarnya we call it lebihan penawaran. Nampak? Dan yang di sini yang dua ni cikgu, yang dua inilah kita katakan sebagai E, equilibrium. Maknanya keseimbangan. Dan kedua-dua ini, yes. Yang ini, yang kedua-dua ini dipanggil sebagai ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan. Yes. So
Kenapa keluk dia macam rare sikit cikgu? Oh, rare. Tak ada rare mana pun sebenarnya. Sebenarnya kalau keluk tu, okey, contoh macam ni Okey. So kita tengok yang ni. Sama je. Ini rare tak? Idina. Rare juga cikgu sebab huruf X. Mana X? Oh, bentuk X. Dia macam X. Taklah, sebenarnya dia memang macam ni. Sebenarnya dia memang macam ni. Sebenarnya ini dalam subtopik keseimbangan pasaran memang macam tu, iaitu kalau dalam keseimbangan pasaran dia akan ada satu garis begini, kemudian dia ada satu garis lagi begini. So kemudian dia akan buat demand dulu. So demand, katakan dia gariskan demand. Okey, so ini demand. Kita tahu demand memang permintaan keluk permintaan memang macam tu. Kemudian ini keluk permintaan daripada individu. Kemudian dilukis lagi satu garisan, iaitu garisan yang ini, iaitu penawaran. So kita tahu penawaran adalah dari kiri ke kanan, mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Dan ini yang diperkatakan supply. Yang ini demand dan yang ini adalah supply. Betul. Jadi mencana pun boleh mencana. So di sini kita lihat yang di sini titik ini dikatakan sebagai E, iaitu equilibrium dengan kuantitinya di sini. Equilibrium. So kalau harga dia dekat sini, contoh kalau harga dia naik kat sini. Katakan harga naik kat sini ini katakan P0, so dia naik P1. So demand kat sini. Supply dekat sini. So di sini katakan lebihan apa ni? Di sini lebihan apa, Idina? Cuba kita tahu cikgu. Lebihan apa? Lebihan sup ayam tengkorak engkau. Lebihan apa kat sini? Yang bahagian atas. Lebihan supply, iaitu lebihan penawaran ataupun supply. Nampak tak? Tak, korang kena faham betul-betul konsep ni. Korang tak faham, korang tanya. Dan kalau katakan P2 kat bawah ni, let's say kalau katakan kita buat satu garisan kat sini. So harga kat sini, yang ini dan yang ini. So kita lihat di sini adalah garisan apa ni? Ini garisan S. Yang ini garisan apa? Garisan D. So dia bersilang kat sini. So di sini menjadi, kita nampak S ke kiri, demand D kat kanan. Ini demand. Dan yang ini adalah supply. So ini dikatakan sebagai lebihan apa tempat ni? Lebihan apa? Lebihan permintaan. Itu je. Yes. Lebihan permintaan. Ataupun kadang-kadang dia guna istilah lain tau. Ini kadang-kadang confusekan korang. Lebihan permintaan atau atau satu lagi yang boleh guna tempat yang sama, iaitu apa tahu? Kurangan penawaran. Pun boleh juga. Untuk tempat yang sama tu. So kalau ke atas tu lebihan penawaran, ataupun apa? Ataupun kurangan apa? Kurangan permintaan. Yes, kurangan permintaan. Sama je maksud dia. Sama je. Kan? Dia tempat yang sama. Cuma istilah boleh guna dua-dua yang berbeza. Contoh, kamu tengok kereta kancil. Ada seorang cakap apa? Oh, itu Pro 2. Kamu tak cakap, taklah tu kancil. Taklah tu Pro 2. Padahal benda yang sama. Istilah je yang berbeza.
Betul tak? Kan. Taklah. Tu besi bergerak. Ikut engkau lah kan. Ada orang kata, itu Pro 2. Bukan. Tu kancil. Kancil dengan Pro 2 tak sama ke? Sama. Sama lah macam ni. Tu lebihan penawaran. Kawan kamu kata, taklah tu kurangan permintaan. Taklah lebihan penawaran. Apa beza lebihan penawaran dengan kurangan permintaan? Sama lah. Tempat yang sama. Okey. So di sini sama je. Okey. Sama je kat sini. Okey. Baik. So boleh faham? Okey. Cikgu. Yes. Baik. So itu tentang ini. Okey, perubahan keseimbangan, okey, perubahan sama juga. Okey, dia sama ada beralih ke kanan atau beralih ke kiri. Okey, dan ini sebenarnya dia tak teknikal sangat pun, cuma kamu kena betul-betul faham tentang yang ini. Okey, cuma cikgu nak proceed kepada satu bahagian yang lain, iaitu apa tahu, yang bahagian keanjalan. Okey. Kamu faham tak sebenarnya apa yang dikatakan sebagai keanjalan? Kamu tahu tak apa itu anjal? Nak tanya, apa itu anjal? Okey. Keanjalan. Apa itu keanjalan? Subtopik terakhir ni. Keanjalan. Okey. Keanjalan ni sebenarnya dia pun sedap dipegang tak? Sebenarnya dia berkaitan dengan, pernah tak kamu pergi tengok dekat dekat swimming pool, dekat swimming pool, kemudian kamu tengok dekat swimming pool tu, ni ada air, kemudian ada sini orang panjat tangga ni, so Syamir, orang panjat tangga ni, kemudian dia terjun daripada tempat ini. Apakah nama tempat ini? Yang ini dipanggil apa? Ni, papan yang ni. Papan yang dia nak lompat tu. Dia panggil apa ni? Bukan papan terjun. Yang ini dipanggil papan anjal. Nampak tak? Itu dipanggil papan anjal sebelum orang terjun. So dia akan. Dan bila papan anjal, bila kamu nak terjun, kamu tengok penerjun tu, dia akan loncat dulu dan dia akan menyebabkan papan itu akan bergerak ke bawah dan papan itu akan melonjakkan dia. So dia akan lompat dengan lebih tinggi baru dia turun ke bawah. Betul? Baik. So bermakna di sini, fungsi papan anjal sebenarnya adalah apabila dia bergerak, dia anjal ke bawah, apabila dia bergerak ke bawah begini, ketika kamu nak terjun, so dia akan lonjakkan kamu naik ke atas, betul? Sebelum terjun ke bawah. So dengan perubahan yang sedikit ini, sedikit je perubahan di sini, berapa besar perubahan yang telah berlaku menyebabkan kamu boleh loncat? Itu yang dikatakan anjal. Iaitu mengukur perubahan yang sedikit menyebabkan kesan dia yang besar. This is what we call anjal. Boleh faham? Tapi kalau dia gemuk cikgu, letakkan kau dalam perut dia. Kau ni apa masalah kau? Okey. Boleh faham tak konsep anjal tu? Jadi kalau keanjalan harga, maksudnya apa tahu? Dia nak ukur peratus perubahan dalam kuantiti. Diminta perubahan kuantiti, kesan akibat daripada perubahan harga barang itu. Maknanya apa? Berubah harga sikit, berapa banyak berubah kuantiti yang diminta. Berapa banyak berubah kuantiti yang diminta. Itu yang dia nak tahu. So ada pengiraan dia. Boleh faham? Sekarang ni boleh faham tentang konsep anjal tu? Okay. So dia punya formula adalah apa tahu?
peratus perubahan kuantiti diminta dibahagi dengan peratus perubahan harga. Konsep dia macam ni. Bagi tahu cikgu, okey, iaitu harga, okey, harga iPhone Pro Max, iPhone 12 yang Pro Max berapa ribu? 6,000 6,000. Okey, 6,000. 6,000, katakan satu kedai setiap bulan dia jual katakanlah 10 unit. Kalau harga 6,000. Katakan dia kurangkan 10%. Dia kurangkan 10% saja, iaitu 10% bersamaan dengan 600. So dia jual jadi 6,400. 5,400. Dia jual 5,400, dia kurangkan RM600, dia kurangkan 10% saja. Kemudian dia kira balik. Dengan pengurangan 10% itu, berapakah perubahannya? Sekali dia kira kan. Rupa-rupanya, okey, kalau sebelum ni harga 6,000, okey, 10 orang je yang beli. Sekali bila dia turunkan kepada 5,400, maka yang beli adalah 30 orang. Nampak tak? So dia nak kira percentage tu. Dia nak kira percentage. Pengurangan pada harga ni menyebabkan berapa banyak kuantiti yang berubah. So itulah keanjalan harga. Okey, itu konsep dia. Konsep dia sebenarnya. Keanjalan. So keanjalan dikatakan sebagai kita kata ED ni, iaitu keanjalan harga permintaan. Okey, ini adalah simbol-simbol yang biasa digunakan sehingga ke universiti. Peratus, yang segitiga ni perubahan, Q ialah kuantiti diminta dan P adalah harga. So pengiraan dia begini. Okey. Okey, Samuel ingat betul-betul Okey. Ini pengiraan pada asas dia. Okey, peratus perubahan kuantiti dibahagi dengan peratus perubahan harga. Dan kalau kamu tukarkan dia, boleh jadi begini. Okey. Boleh jadi begini. Iaitu Q1 tolak Q0, maknanya kuantiti baru tolak kuantiti asal darab 100 bahagi dengan kuantiti asal bahagikan dengan harga baru tolak harga asal darab 100 bahagi harga asal. Ataupun boleh jadi begini. Ini lagi mudah. Okey. Ini yang dikatakan kaedah apa tahu? Kaedah, pernah dengar tak kaedah Kiko-Pipo? Pernah dengar kaedah Kiko-Pipo? Inilah dia Kiko-Pipo. Kiko-Pipo. Q1 tolak Q0 bagi Q0 bagi P1 tolak P0 bagi P0. Pernah dengar kan? Bukan tipu-tipu pandai. Kiko-Pipo. Aku ni cakap jauh sangat ke? Kiko-Pipo. Bukan tipu-tipu. Kiko-Pipo. Okey. Ya, Kiko-Pipo. Sebab Ko-Pipo. Nampak? Kiko-Pipo. Q1 tolak Q0 bagi Q0 bahagikan kan P1 tolak P0 bagi P0. Ini very simple. Sebagai contoh, okey, kalau katakan kamu kira kat sini, dapat nilai dia lebih daripada 1, okey, dia akan dikira sebagai anjal. Kalau lebih daripada 1, dia anjal. Kalau kurang daripada 1, dia tak anjal. Okey. Tapi ini kita dah nak habis dah. Okey. Dah nak habis dah. Pejalan celik dah nak 6.30 dah ni. Dah 6.35 dah. Okey. Baik. Siapa setuju pada minggu depan cikgu akan buat kaedah pengiraan untuk keanjalan harga ini pada minggu hadapan. Okey tak? Okey cikgu, boleh. Samuel, okey tak Samuel? Boleh je okey. So this is kata apa yang memang selalu keluar dalam exam lah. Okey, selalu keluar dalam exam. Selalu keluar dalam exam. So hopefully kamu semua boleh ikuti dengan baik dan setakat ni boleh faham tak dengan penerangan cikgu tadi? Mungkin terlalu laju ke? Ataupun kamu tak sempat nak faham ke? Okey cikgu. Okey
So cikgu harap next week tak bincang perubahan keseimbangan ke? Yes, kita akan bincang. Perubahan keseimbangan tu kita akan bincang sekali. So kita akan mulakan balik dengan keseimbangan perubahan-perubahan itu dan kita pergi pada keanjalan. Boleh Samuel? Okay. Alright. So itu sajalah pada hari ini. Okay. Terlalu pantas. 1 jam setengah sebenarnya, tapi tahu-tahu dah habis kan. Itulah dia. Kelas kita. Right. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dan jangan lupa malam ni kelas form 5 Form 5 sejarah. Rafizuddin. Rafizuddin, kenapa? Saya exam 29 Julai. Exam apa? Ekonomi. Okey, tak apa. Okey, kita akan persiapkan untuk kamu. Okey, Rafizuddin. Alright. Okey, so tak apa. Nanti kita akan bersiap untuk kamu Alright. Okay guys, kita jumpa lagi. Okay. Sama-sama. Alright. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum. Okay, see you later. Alright. Cikgu. Ya. Sorry tau saya guna time cikgu. Cikgu nak ajar chapter 3 tapi saya minta cikgu revision chapter 2. It's okay. Sebenarnya tak perlu risau pun sebab kita punya bab ekonomi 4 je. Jadi kalau kita dah ambil 3 tapi kemudian kita nak pergi ke bab 2, still okay lagi. Tak ada masalah lah. Okay. Cikgu. Okay. Cikgu. Okay, bye. Assalamualaikum.